Selamat pagi murid-murid tahun 6 yang cikgu sayangi sekalian. Apa khabar semua? Cikgu berharap anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Ingat, sentiasa memakai pelitup muka jika anda keluar dari rumah. Kita perlu jaga kesihatan diri kita, lebih-lebih lagi sekarang ini kita mengalami pandemik COVID-19. Jadi tanggungjawab kita adalah menjaga diri kita sendiri. Baiklah murid-murid, hari ini hari Jumaat 25 Jun 2021. Anda kini bersama dengan Cikgu K. Kavita, Guru Bahasa Melayu. Dan hari ini cikgu akan mengajar latihan bina ayat tentang cara-cara mengisi masa lapang. Mudah saja kan tajuk kita pada hari ini? Baik, sebelum kita melangkah kepada tajuk yang baharu, mari kita sama-sama imbas kembali tajuk yang telah dipelajari sebelum ini. Baik, semalam cikgu telah mengajar tentang ulasan. Anda telah membuat ulasan tentang kebaikan membeli barangan buatan Malaysia. Masih ingat lagi ke kebaikan-kebaikannya? Kalau ingat, bagus. Cikgu akan memberitahu 2-3 kebaikan. Yang pertama, apabila kita membeli barangan buatan Malaysia, ianya murah, sangat murah dan berpatutan. Dan yang nombor 2, kita membantu ekonomi negara kita disebabkan membeli barangan buatan Malaysia, duit kita tidak akan mengalir keluar. Dan nombor 3, barangan buatan Malaysia juga mengikut kesesuaian kita, sosio budaya kita. Jadi tahan lama dan bermutu tinggi. Ini adalah antara kebaikan yang telah anda pelajari dalam teks syarahan semalam. Baiklah, sekarang kita akan melangkah kepada tajuk hari ini. Hari ini cikgu akan ajar tentang bina ayat. Anda sudah biasa dengan latihan bina ayat, jadi cikgu rasa tiada sebarang masalah untuk membuat tugasan hari ini. Sebelum itu, anda perlu bersedia dengan buku latihan bina ayat. Sudah ada pada kamu. Anda semua boleh keluarkan buku latihan bina ayat untuk membuat latihan hari ini. Baiklah, ini adalah gambar yang akan membantu anda untuk menulis 5 ayat. 5 ayat, ada 5 gambar dan anda perlu menulis 5 ayat tentang cara-cara mengisi masa lapang. Jika anda lihat gambar pertama, seorang murid sedang mengulang kaji pelajaran. Nombor 2, sedang bermain. Nombor 3, berbincang antara kawan. Nombor 4, berkebun, aktiviti berkebun. Nombor 5, melayari internet. Ini adalah antara aktiviti yang boleh kita lakukan sewaktu masa lapang atau masa senggang. Sama saja, masa lapang, masa senggang adalah masa-masa yang kita rehat dan kita tiada aktiviti, dan masa tu kita buat aktiviti yang berfaedah seperti ini. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu membantu anda. Cikgu sudah pun menyediakan isi-isi penting. Gambar pertama, mengulang kaji pelajaran. Untuk apa? Memahami pelajaran yang diajar. Nombor 2, bersukan. Untuk apa? Bagi menyihatkan tubuh badan. Nombor 3, melayari internet bagi mencari maklumat baharu. Membaca buku untuk mendapat ataupun menambah ilmu pengetahuan ataupun meningkatkan ilmu pengetahuan. Dan akhirnya berkebun dan dapat menikmati hasil tanaman sendiri. Baik, ini adalah antara isi-isi penting yang terdapat dalam latihan bina ayat tersebut. Baiklah murid-murid, contoh ayat berpandukan gambar. Cikgu telah menerangkan gambar dan juga isi penting. Jadi kamu perlu menulis 5 ayat. Contohnya ayat pertama cikgu sudah berikan. Kita hendaklah mengulang kaji pelajaran pada masa lapang untuk memahami topik yang diajar. Di sini kita hendaklah, cikgu salin, mengulang kaji pelajaran sudah ada, cikgu telah berikan. Pada masa lapang itu, cikgu tambahkan sedikit, dan untuk memahami topik yang diajar sudah diberikan. Jika kamu rujuk nota, kamu faham. Jadi nombor 2, kamu ikut saja seperti contoh pertama. Kita perlu, apa yang perlu buat? Rujuk isi pada waktu lapang supaya apa?
Okey, nombor 3, kita hendaklah apa? Anda boleh rujuk nota pada masa senggang bagi apa? Sama saja ayat untuk nombor 4 dan nombor 5. Kita mestilah dan kita haruslah. Guna perkataan itu dan cuba buat 5 ayat ini dengan lengkap. Okey, kalau kamu berjaya menyiapkan latihan bina ayat ini, anda boleh menghantar tugasan kepada cikgu. Okey, tugasan tambahan untuk Ashwina, Sujiban dan Naresh. Cikgu akan terangkan ya. Baik, cikgu berharap anda jelas tentang gambar bina ayat ini. Sekarang tiba masanya untuk membuat latihan bina ayat. Senang sahaja kan tugasan hari ini? Baik, tugasan hari ini pertama anda perlu meneliti gambar. Lihat dulu gambar dan mencatat maklumat penting. Maklumat penting ini cikgu telah berikan. Kamu boleh ambil dari situ. Dan yang seterusnya anda perlu menulis 5 ayat lengkap. Baik, ini adalah tugasan untuk semua. Semua orang perlu menulis 5 ayat lengkap. Selepas itu, tugasan untuk Sujiban, Ashwina dan Naresh sahaja. Kamu perlu menulis ulasan menggunakan gambar yang sama tetapi dalam bentuk ulasan. Jadi tugasan untuk kamu adalah 2. Yang pertama, kamu perlu buat bina ayat dan nombor 2, menggunakan isi yang sama juga kamu perlu menulis ulasan. Sebab kita semalam telah cikgu mengajar tentang ulasan dan kamu sudah pun biasa dengan ulasan. Jadi cikgu berharap anda tidak akan menghadapi sebarang masalah untuk membuat ulasan ini. Disebabkan cikgu telah memberikan maklumat penting, jadi agak mudah untuk anda semua untuk menulis ulasan. Sekali lagi cikgu ingatkan semula, latihan bina ayat semua kena buat. Sujiban, Naresh, Ashwina, Livia dan Niveta, 5-5 kena buat latihan bina ayat. Tetapi latihan ulasan untuk 3 orang sahaja. Sujiban, Naresh dan Ashwina sahaja. Baiklah murid-murid, cikgu berharap anda sudah faham dan sebelum cikgu mengundur diri, ingat murid-murid, kita perlu mengisi masa lapang kita dengan berfaedah. Masa lapang kita ni amat bermakna kerana masa itu emas. Jika kita membasirkan masa kita dengan melakukan perbuatan yang tidak baik ke ataupun perbuatan yang tidak bermakna. Contohnya kita duduk diam sahaja ataupun menonton televisyen sahaja. Setiap masa yang kita dapat masa lapang itu, kita tonton televisyen sahaja. Jadi itu adalah aktiviti yang tidak mendatangkan sebarang kebaikan kepada kita. Jadi kita sebagai murid, kamu semua masih lagi murid kan, jadi kamu perlu menggunakan masa lapang dengan cara yang berfaedah supaya masa itu tidak terbazir. Kita perlu merancang aktiviti. Lebih-lebih lagi sekarang ini kamu menjalani pembelajaran dari rumah. Kamu belajar dari rumah. Jadi lebih masa di rumah kamu perlu merancang. Kamu boleh menyediakan jadual waktu. Dari pukul 7.30 hinggalah pukul 1 kamu ada kelas seperti di sekolah. Selepas itu kamu boleh buat jadual. Apa yang saya nak buat? Baiklah, daripada pukul 1 hingga pukul 2 mungkin kamu boleh rehat. Selepas itu saya akan buat aktiviti ini. Dan selepas itu saya akan buat aktiviti ini. Jadi apabila kamu buat jadual waktu persendirian di rumah, itu adalah sangat berfaedah dan masa kamu dapat diurus dengan baik. Ini adalah nasihat cikgu dan pesanan cikgu kepada murid-murid tahun 6. Jadi cikgu berharap anda semua sudah teliti dan faham tentang arahan soalan pada hari ini. Baiklah murid-murid, jika kamu masih lagi kurang faham dan kurang jelas tentang aktiviti pada hari ini, anda boleh menghubungi cikgu ataupun menghantar pesanan ringkas kepada cikgu. Cikgu akan membantu anda dan cikgu bersedia untuk membantu anda pada setiap masa. Sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih murid-murid.